نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wudi'atil janazah fahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim fa in kanat salihah قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, "Idza wudi'atil janazah", apabila mayat diletak di atas pusungan. Nabi cerita apabila satu orang manusia mati, apabila mayat dia dimandi, dikafan dan diletak di atas usungan, nak dibawa ke masjid atau ke kubur. Fahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim, maka orang-orang ramai pun memikul mayat itu di atas belakang mereka. Apabila satu orang manusia mati, dia letak di atas usungan dan dia diusung. Fa in kanat salihah qalat qaddimuni qaddimuni. Nabi kata kalau sekiranya yang mati itu orang baik-baik, maka mayat itu akan kata qaddimuni qaddimuni. Dia kata cepatkan aku, cepatkan aku. Kita lah, maknanya kita. Esok bila kita mati, begini keadaan dia. Nabi cerita dulu. Kalau kita semasa hidup kita ni salihah, kita ni salih, kita orang baik. Baik kita baik dengan Allah, maknanya kita baik dengan semua orang. Dengan Allah, perintah Allah, sembahyang, puasa, semua kita buat. Dengan masyarakat kita baik. Kalau kita orang jenis macam tu, jenis dengan Allah baik, dengan orang ramai pun baik. Bila kita mati, ketika mayat kita diusung, Nabi kata mayat tu bercakap. Mayat tu dia kata qaddimuni qaddimuni. Dia kata cepatkan aku masuk ke kubur, cepatkan aku masuk ke kubur. Wa in kanat ghaira salihah. Nabi kata kalau sekiranya mayat itu orang tak baik, masa hidupnya bantah dengan Tuhan, masa hidup semayang tak bersungguh, masa hidup buat jahat ke orang. Kalau sekiranya dia ni, si mati ini ghaira salihah, bukan orang baik, qalat, ketika diusung mayat dia ni, dia kata ya wailaha aina yazhabuna biha. Dia kata celaka hampa. Dia maki orang ada usung dia ni. Ya wailaha, celaka hampa ni. Aina yazhabuna biha, hampa nak bawa aku pergi mana? Dia kata. Yasma'u sawtaha kullu syai' illa al-insan. Nabi kata suara mayat atas usungan ini didengari oleh semua makhluk Allah kecuali manusia. Ayam itik, lembu kerbau,
Semua dengar suara orang mati ni. Illal insan, melainkan manusia Allah tak bagi dengar suara orang mati ni. Nabi kata walau sami'ahal insan, kalaulah sekiranya Allah bagi manusia dengar suara orang mati, la sa'iqa, nescaya pengsan manusia ini. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan, kita kena ingat hadis ni kalau sebut kata riwayat Bukhari dia tak ada bangkangan. Kalau sebut kata riwayat Muslim tak ada bangkangan. Kalau sebut riwayat Sunan Sittah ni, 6 riwayat hadis ni, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, At-Tirmizi, ini dia panggil Sunan Sittah, 6 kitab hadis yang di dalamnya terdiri daripada hadis-hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan. Maknanya apabila satu-satu hadis yang dibaca tu dia kata rawahul Bukhari ataupun rawahul Bukhari wa Muslim ataupun dia kata muttafaqun alaih ataupun dia kata rawahu asy-syaikhani ataupun ini jangan main-main. Ini hadis sahih dan tidak ada ulama membangkang hadis ini. Maka hadis yang kita baca tadi yang cerita kata manusia apabila mati, apabila diusung mayat dia, kalau sekiranya manusia tu orang baik, dia kata qaddimuni, qaddimuni. Dia kata cepat bagi aku masuk kubur, cepat bagi aku masuk kubur. Pasal apa? Pasal kubur menjadi raudhah min riyadil jinan. Kubur sudah menjadi satu taman daripada taman syurga. Maka dia nak cepat didapat taman syurga. Tapi kalau orang yang mati itu ghairu salihah, dia bukan orang baik. Ketika mayat dia diusung dalam keranda tu dia duk cakap. Dia kata ya wailaha, celaka hampa ni. Aina yazhabuna biha? Hampa nak bawa aku pergi mana? Dia kata. Dia tahu dah kubur dia tak lagi nak jadi hufrah min hufarin niran. Kubur dia tak lagi nak menjadi satu lubang daripada lubang-lubang api neraka Allah. Maka dia tak mungkin. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasduru an-nasu ashtatan ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها أن تقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا أو كما قال. حديث صحيح رواية الترمذي. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah Al-Zalzalah di depan sahabat. Nabi baca ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncang dengan goncang yang kuat, maksudnya kiamat. Ayat ini nak cerita kata hari kiamat, hari yang kita duk dengar kata kiamat, duk dengar kata akhirat, bila jadi hari itu Tuhan kata idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi dikocok, digoncang dengan sekuat-kuatnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, pada hari itu terpancut keluar segala beban yang ditanggung oleh bumi selama ini. Bumi ni dia duk simpan rahsia kita saja pun bukan sikit. Ni bumi hak kita duk pijak hari-hari, bumi hak kita duk cangkui hari-hari, bumi hak kita duk hentak kaki hari-hari ni, bumi ni dia duk simpan rahsia kita cukup banyak. Berapa banyak benda hak kita buat, benda baik, benda jahat, benda rahsia, benda sulit, bumi tahu semua. Sebab kita tak buat, melainkan di atas bumi. Maka dia simpan rahsia kita ni, dia tak boleh bercakap selagi tidak disuruh bercakap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi bila mai saja hari kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi dikocok, digoncang sekuat-kuatnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, pada hari itu bumi dia punggah habis segala rahsia yang dia duk simpan selama ni. Wa qala al insan ma laha, Tuhan kata pada hari itu manusia ni bila tengok bumi duk punggah keluar rahsia cerita semua ni, manusia kata waqala al-insan, dan berkata manusia malaha, ni apa jadi ni? Dia dah panik lah. Bumi start duk cerita dah semua benda hak selama ni dia tutup, hak selama ni dia simpan, hak selama ni orang tak tahu, hak selama ni bini dia pun tak tahu, hak selama ni laki dia pun tak tahu, hak selama ni adik-beradik dia tak tahu, hak selama ni jiran sebelah menyebelah rumah tak tahu. Hari tu orang tahu. Bila manusia tengok benda ni jadi macam tu, waqala al-insan ma laha, manusia kata ni apa ni? Apa nak jadi ni? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Tuhan kata pada hari itu bumi menceritakan semua berita yang ditanggung dan disimpan dia selama ini. Bi anna rabbaka awha laha, kerana Allah Subhanahu wa taala Tuhan kamu memerintahkan dia suruh cerita. Sampai dah hari Tuhan kata bumi cerita semua. Maka bumi menceritakan segala-galanya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia terbit daripada kubur. Lepas dah sangkakala pertama, dia mai sangkakala yang kedua. Bila bunyi sangkakala yang kedua, manusia yang dah disimpan sekian lama, daripada zaman Adam alaihissalam sampailah kepada hak penghabis masuk kubur sebelum kiamat ni, semua manusia ni pada hari itu terbit daripada kubur. Ashtatan, keluar mereka ni daripada kubur dalam keadaan yang bermacam-macam. Keluar mai hak beriman cara beriman, hak mati kafir cara mati kafir. Keluar ni ashtatan dalam keadaan bermacam-macam. Liyurau a'malahum, untuk Tuhan perlihatkan balik segala amalan yang dia buat selama ni. Tuhan nak tunjuk balik selama ni hang hidup 60 tahun, hang hidup 70 tahun, ini rekod hang. Allah tunjuk balik cerita kita ni daripada awal sampailah hari kita mati. Allah tunjuk balik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang masa hidup dia buat benda baik, walaupun sikit Tuhan tunjuk, dan Tuhan balas kepada dia. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian juga siapa buat benda jahat walaupun sikit, Tuhan tunjuk balik pada hari itu. Bila Nabi SAW baca ayat ni, surah Al-Zalzalah ni di depan sahabat, habis Nabi baca, Nabi kata, atadruna ma akhbaraha. Nabi kata, hampa tahu tak apa yang dimaksudkan dengan akhbaraha? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan ceritakan segala berita, segala maklumat, segala rahsia yang dia simpan selama ni. Nabi kata, hampa tahu tak apa dia yang dimaksudkan dengan akhbaraha itu? Qalu, sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat kata, kami tak tahu, Allah dan Rasul yang tahu apa dia yang diceritakan oleh bumi pada hari itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw ama bima 'amila 'ala dhahriha, 'amila kaza wa kaza fi yawm kaza wa kaza. Nabi kata, yang dikatakan berita yang diceritakan oleh bumi pada hari itu ialah bumi menceritakan apa yang dibuat oleh setiap manusia di atas belakang dia. Antaqula, bumi kata, amila kaza wa kaza fi yaumi kaza wa kaza. Bumi kata dia ni sudah buat benda ni, benda ni, benda ni pada hari sekian, sekian, sekian. Dia cerita in detail pada hari itu. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita hidup atas dunia ni jangan buat main-main. Semua recorded. Ni kita hidup atas dunia ni umpama macam ada CCTV duk suluk kita. Kita rasa macam orang tak tahu, tapi CCTV duk rakam segala pergerakan, segala percakapan, segala apa benda kita buat dirakam, dan rakaman ini akan ditunjuk balik di sana nanti. Dalam surah Al-Kahfi ayat 49 Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabirah illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada. Shadaqallahul azim. Al-Kahfi 49. Allah berfirman, wa wudi'al kitab. Di hari akhirat esok dia letak kitab kita. Kitab ni hak malaikat raqib dengan atid tulis ni, dia panggil kitab. Rekod tu dia panggil kitab. Wa wudi'al kitab. Di hari akhirat esok dia letak kitab yang menjadi rekod amalan kita ni. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Tuhan kata pada hari itu kamu tengok al-mujrimin, orang-orang yang berdosa. Masa dia hidup di atas dunia dulu, dia ni al-mujrimin, dia orang buat dosa. Mushfiqina mimma fihi, dia dalam ketakutan dengan isi kitabnya sendiri. Tuhan cerita akhirat itu, bila kitab yang ditulis kita hidup 60 tahun dia catat ni. Di hari akhirat itu, wa wudi'al kitab, dia buat mai kitab tu, dia buat mai letak aja. Tuhan kata fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi, orang yang berdosa tengok kitab tu mai ketaklah. Dia tahulah kata dia salah. Kita naik kereta lebuh raya, tekan sampai 180, trafik tahan, ketak. Duduk cerita lah kita siapa. Di tempat kita orang kenal kita, kita kenal di Tanjung Malim, di Tapah siapa kenal kita. Nampak baju putih tu dengan bendera merah buat lagu tu, ketak dah. Bukan tak boleh bayar RM300, boleh bayar. Boleh bayar tu bab lain, ketak bab lain. Bukan ketak tak boleh bayar, ketak kena tahan tu ketak dah. Trafik tahan, ketak. Tuan-tuan, rekod kita 60 tahun nak dibentangkan, tak ketak dah. Kita tahulah kita punya leceh tang mana, kita tahulah kita punya silap tang mana, kita tahulah salah kita banyak mana, tak ketak dah. Maka Allah kata fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Orang-orang yang mujrimin ni, kitab tu baru letak aja di situ, ketak dah depa ni. Mushfiqin ni maksudnya dalam ketakutan, ketak. Wa yaqulun ya wailatana, maka berkata orang-orang yang banyak buat dosa mata atas dunia ni, ya wailatana, celaka dah kita ni. Wail tu yang Hindu hidup Taipusam sebut wail, 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 wail. Wail dalam bahasa Arab maksud dia celaka, kan? Maksud dia celaka. Wail tu maksud dia celaka. Dan salah satu nama neraka ialah neraka wail. Wail itu maksud dia celaka. Orang yang berdosa ni bila nampak kitab amalan dia diletak aja, belum buka lagi, belum hisap lagi, belum timbang lagi, belum apa lagi, letak saja, musyfiqin, takut dah. Terbit di mulut ni, wa yaqulun ya wailatana, dia kata celaka dah kita ni. Ma li hadzal kitab, kata dia ni, ma li hadzal kitab, ni kitab apa ni? Dia kata la yughadiru saghiratan wala kabirah illa ahsaha. Sampai daripada benda besar sampai benda kecil-kecil, dia cerita habis. Sampai aku ingat tak elok korang pun ada catat. Kecil dah. Belum kita pergi buat naya orang lagi, baru ingat tak elok, ada catatan dia. Maka kata orang yang berdosa ni, la yughadiru saghiratan wala kabirah illa ahsaha. Ni kitab apa ni? Daripada sebesar-besar benda sampai sekecil-kecil benda, semua ada tulis. Wa wajadu ma 'amilu hadiran, semua apa yang dia buat hadir ditulis di depan dia pada hari ini. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Tuhan kata tapi jangan takut, Tuhan tidak akan buat zalim kepada hamba dia sikit pun. Banyak mana hamba buat, banyak tu aku balas. Banyak mana baik hamba buat, balasan baik aku bagi tak kurang sikit pun. Banyak mana jahat hang buat, satu pun aku tak lepas. Itu yang dikatakan rekod amalan yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita buat masa hidup kita ni. So hati-hati. Saya pesan jadi saya pesan dekat tuan-tuan, saudara-saudara semua, hati-hati waktu hidup ini. Jangan ingat apa yang kita buat ada yang terlepas.
daripada pandang Allah Subhanahu wa taala. Supaya benda ni tidak menyesal kemudian hari, hati-hati di hari ini adalah untuk kebaikan diri sendiri. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 3. Bahrul Mazi jilid 3. Muka surat 29. Muka surat 29 bab ma jaa fi salat fil hitan. Itu bab yang datang pada menyatakan sembahyang dalam kebun. Boleh tak boleh kita sembahyang dalam kebun? Sembahyang dalam kebun durian ke, sembahyang dalam, boleh tak boleh di sembahyang dalam kebun? Ketahuilah saudaraku bahawasanya sembahyang dalam kebun itu boleh dikerjakan, dia kata. Tak salah. Kerana Nabi SAW ada buat yang demikian itu. Nabi bukan cakap buat sembahyang dalam kebun ni. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadis dia an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yastahibbu salat fil hitan. Dia kata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suka dia sembahyang di dalam hitan. Nabi suka sembahyang dalam kebun, dalam dusun. Kerana sunyinya daripada orang. Pasal itu Nabi suka sembahyang di tempat sunyi. Nabi suka itu sebab kita sunat kita buat sembahyang tahajud, sembahyang nafilah ni, sunat-sunat ni, sunat kita buat sepertiga akhir daripada waktu malam. Sebab time tu sunyi. Kita bangkit ke 4, ke 4:30, ke 5 pagi, kita bangkit sembahyang tahajud 2 rakaat. Kemudian diakhiri dengan witir 3 rakaat. Itu adalah masa yang terbaik. Pasal apa? Pasal sunyi. Bila sunyi ini, dia membantu khusyuk. Dia membantu khusyuk. Kita bangkit, buka lampu sebiji aja, Allahu Akbar. Dia rasa lain macam. Dia rasa tulus. Ibadat yang kita buat, kita rasa tulus. Dan itu adalah waktu yang terbaik. Kerana waktu sunyi, dia menyokong kita kepada lebih khusyuk di dalam ibadat kita. Maka Nabi SAW, di antara tempat yang Nabi suka semayang ialah di dalam hitan. Hitan maknanya ialah kebun. Kata Imam Abu Daud, dikehendaki dengan hitan ini ialah kebun-kebun, dia kata. Kata At-Tirmizi, ini hadis, yakni hadis Muaz bin Jabal ini ialah hadis yang gharib. Tajuk baru bab ma jaa fi sutratil musalli. Iaitu bab yang datang pada menyatakan sutrah bagi orang yang sembahyang dan diletak di depannya. Sutrah ni maksudnya apa? Sutrah ni letak satu dinding ataupun satu sekatan ataupun satu tanda, kata itu kawasan kita sembahyang. Dan sutrah ini kena letak apabila kita sembahyang di tempat yang bukan masjid, bukan surau, di tempat terbuka yang membolehkan ada lalu lalang di depan kita. So kita letak satu tanda sebagai nak bagi tahu kita di sini kawasan kita sembahyang. Itu dia panggil sutra. Ketahuilah saudaraku, seorang yang hendak sembahyang fardu atau sembahyang sunat di tengah lapang, dia kata, yakni di tempat yang tiada ada dinding di hadapannya daripada sesuatu, maka sayogialah ditaruh satu dinding, dia kata. Seperti kenyataan dalam masalah yang akan datang, supaya terpelihara ia daripada seorang yang tiada harus menempuhi di hadapannya masa sembahyang. Itu tujuannya. Tujuan kita letak satu tanda, kata ini sempadan sembahyang kita, sempadan tempat sujud kita. Tujuan dia ialah supaya tidak ada lalu lalang, yang apabila ada lalu lalang dia kacau kita. Orang macam kita ni kacau banyak kan. Ni Nabi pesan ni zaman sahabat. Mereka hati mereka lagi cantik, mereka tak makan macam-macam, mereka tak makan pelik-pelik, hati mereka bersih pun jaga. Kita lah karut lagi. Yang cerita kuliah hari tu kan, tu semayang Masjid Mataliang macam tengok habis ni apa ambil. Tengok apa kita kata kuliah berapa? Keren tak ada. Yang tu pun kacau dalam kepala kita. Cerai tak ada. Orang Masjid Nabawi, Masjid Haram pun tak ada cerai kan. Tapi bagi kita ni cerai tak boleh.
Ada saja otak tu musik kacau. Semayang kita jadi kacau. Kan semayang duk tengok kapet ni, duk fikir awak kapet dia bunyi ke dalam. Kacau kita. Itu pun kacau, apatah lagi ni hak mai duk lintas ni. Ada mai lintas kat depan ni. Lintas yang mata duk ikut pula, gondol duk lintas duk ikut lagu tu pula. Kita semayang saf kedua, saf ketiga, tengok kawan depan ni awak jadi ikat serban nampak kartun. Itu pun kacau kita. Kawan tu punya serban pun kacau kita. Saya tengok ni awak dia ni nampak ikat je ni. Otak ni dia jadi. Maka apabila semayang ni kita kena minimumkan kekacauan ni. Lintasan di depan orang semayang ni mengganggu sembahyang. Maka kerana tu Islam mai dengan perintah sutra. Letak satu dinding di depan nak elok daripada kekacauan ni semua. Supaya terpelihara ia daripada orang yang tiada harus menempuh di hadapannya masa semayang. Maka demikian itulah disuruh oleh syarak dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Talhah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla mu'akhkharir rahli falyusalli. Nabi kata macam tu. Diriwayatkan daripada Talhah radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila menghantar seorang daripada kamu di hadapannya seumpama akhir pelana unta. Ni dalam hadis ni mu'akhkharir rahli ni nak cerita berpayah kalau orang Arab dia retilah. Mu'akhkhar ni maksudnya belakang. Mu'akhkhar. Ar-rahli tu tempat apa, kalau kuda tempat duduk dia panggil apa? Pelana ke apa? Pelana. Tapi bukan pelana. Mu'akhkhar ar-rahli ni tu hak belakang pelana tu. Senang contoh kita kata dulu ni lah, rumah kita gas masak habis, kita telefon kedai suruh hantar gas masak, dia bawa gas tu atas tu, dia punya carrier tu. Carrier tu dia panggil mu'akhkhar ar-rahli. Unta pun ada juga carrier tu. Satu pelana tempat duduk, di belakang pelana tu dia ada satu carrier. Macam satu pelantar yang dia buat ration dia ketika dia nak musafir jauh. Bila dia nak musafir jauh, satu pelana untuk duduk, belakang pelana tu dia tempat dia buat barang-barang bekalan dia untuk dia musafir. Yang tu yang kata mu'akhkharir rahli. Yang tu. Jadi Nabi SAW kata, apabila menghantar seseorang daripada kamu di hadapannya waktu dia nak semayang, seumpama tu carrier pelana unta tu, dia letak di belakang, maka hendaklah sembahyang ia. Nabi nak abang orang Arab, dia bila dia nak berjalan dia pakai unta. Bila unta dia ada pelana, dia ada carrier. Bila dia berhenti tengah padang pasir nak semayang, carrier tu dia angkat buat turun, dia letak sebagai perenggan, sebagai tanda tempat semayang dia. Macam motor punya carrier kan, bila dia nak buah minyak dia boleh angkat buat turun, dia buka seat dia untuk buah minyak. Lagi dia tutup balik seat, dia ambil carrier tu buah balik. Unta pun macam motor tu lah. Senang kita cerita bagi nampak kan. Unta pun macam mana motor Honda orang duk bawa tung gas tu. Hak tu dia ambil letak sebagai sutra, sempadan tempat dia nak semayang ni. Sambung hadis tu dia kata wala yubali man marra wara'a zalik. Dan jangan ambil peduli orang yang lalu selepas daripada carrier hak dia letak tu. Siapa lalu balik sana carrier tu, biar pergi kat dia. Tak usah duduk semayang dah bubuh dah satu tanda, kawan lintas depan daripada tanda tu. Buat batuk dulu tu pula. Nak abang kata jangan lintas. Tak payah dia kata. Kalau dia lintas di sebalik daripada sutra, carrier ataupun apa benda kita letak tu, dia lalu balik sana, biar pergi ke dia. Wala yubali, Nabi kata, man marra wara'a zalik. Dan jangan ambil peduli kepada orang yang lalu di balik sana daripada tanda yang kita letak tu. Yakni di balik sana barang yang dihantarkan itu. Kata At-Tirmizi, pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan daripada Sahal bin Abi Hatmah dan daripada Ibni Umar dan daripada Sabrah bin Ma'bad dan daripada Abi Juhaifah dan Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Banyak sahabat meriwayatkan hadis yang kita baca tadi. Dan kata At-Tirmizi, ini hadis, yakni hadis Talhah ini ialah hadis yang hasan lagi sahih. Dan ada dikeluarkan hadis yang seumpama ini di dalam Sahih Muslim pada kitab salah. Dalam Sahih Muslim pun ada hadis yang kita baca tadi.
Baik, masalah dia kata dinding di depan orang yang semayang itu apa hukumnya? Apa hukum kita nak semayang di tempat lapang, kita letak tanda sebagai sempadan tempat semayang kita? Apa hukum letak tu? Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, dan pada hadis itu menunjukkan sunat menghantarkan dinding di depan orang yang semayang. Sunat hukumnya. Kalau tak boh pun tak jadi kesalahan, semayang sah. Boh itu sunnah Nabi, sebab Nabi suruh. Maka kenyataannya bahawa sekurang-kurang dinding itu ialah setinggi carrier belakang unta tadi, dan iaitu 2/3 hasta. Itu cantiknya biar benda tu tinggi sikit bagi orang nampak. Kalau orang Arab ni biasa dia bubuh asa, dia pakai tungkat. Dia bawa tungkat, dia semayang, dia pacok tungkat tu di depan dia, di padang pasir. Dia semayang situ. Baik, masalah dia kata dinding di hadapan orang semayang itu apa dia? Kata Imam Nawawi, dan berhasil nama dinding itu dengan apa suatu yang didirikan di depan satu orang yang nak semayang itu. Maka jika tiada didapati tongkat atau kayu sebagai tongkat, maka bolehlah dikumpulkan batu atau tanah ataupun apa-apa mata benda, timbunkan di hadapannya, yakni di depan tempat semayang. Bubuhlah whatever benda sebagai tanda itu tempat kita nak semayang. Orang faham lah. Kalau orang perempuan dia bawa beg telekong dia pun boleh. Jangan kita pergi bawa beg duit kita sudah lah. Sujud-sujud bangkit, tadi ada apa siapa tak ada. Tak tak lah pergi bawa beg duit lagu nak sedekah kat mencuri lah. Kan? Buah benda yang orang tak curi. Kan? Ambil lah apa-apa satu, bubuh di situ. Dan jika tiada batu, tiada tanah ataupun tiada benda, maka hendaklah bentang tikar semayang. Itu paling senang lah. Ambil tikar semayang. Oh, itu border dia. Orang nak lalu pun balik sana tikar. Itu senang. Dan jika tiada pula tikar atau seumpama ataupun seumpama suatu lapik bagi sembahyang, maka hendaklah guris akan satu gurisan di hadapannya. Itu at least ambil satu draw, satu sempadan. Itu sempadan kita sembahyang. Tuan-tuan, dalam zaman kita hari ini dia baca cerita di Padang Pasir. Zaman kita hari ini di mana tuan-tuan? Di kedai komen, di kedai servis aircon. Itu masalah kita hari ini. Kita bawa kereta pergi servis aircon. Kita pergi ke 12 sebelum masuk Zuhur. Dah pukul 3.30, pukul 4 tak siap lagi. Kita tak semayang Zuhur lagi. Takkan satu leceh. Pakai biang tak semayang, balik qadha, itu salah. Semayang mesti kena tunai, tak ada qadha. Semayang mana ada qadha, tak boleh. Nak kena semayang juga. Nak pergi masjid, kita pergi cari kedai Cina di Raja Uda. Mana ada masjid tentu. Pasal mereka kata kedai tu pandai buat aircon. Raja Uda tak ada masjid. Surau tak ada, apa pun tak ada. Ada kedai Cina tu. Jadi kalau kita ni jenis jaga betul lah. Jaga betul semayang. Pancung ada. Kan? Okey, aku mau semayang tak dalam punya kedai. Okey. Mau semayang mana? Tunjuk tokong dia. Habis semayang tentu kan? Dah. Yang tu orang punya semayang. Aku punya semayang bukan yang tu. Tak bukan yang tu. Masuk pancung, ambil ayat semayang. Nak cantiknya tiap-tiap kereta kita spare satu sejadah buh lah. That is the best. Katalah tak ada lah. Terlupa ke, itu basuh kereta, ambil buat pulang lupa nak buh balik ke apa ke, satu surah abang pun boleh. Tak surah abang, Allahu Akbar, mayat. Cantik lah. Bulan depan kita pergi, tengok dia pakai kebiar putih. Masuk Islam tak awal yang Cina ni. Dia pun satu Mark Schaefer juga dia ni. Mark Schaefer Malaysia, dia pun masuk Islam. Dia kata tak nak jumpa orang Islam macam ni. Buka kedai 25 tahun dah. Dia kata inilah baru satu orang Islam main servis aircon, semayang dalam kedai aku, berkat kedai aku. Dia kata dia buat asyhadu an la ilaha illallah, alhamdulillah. Jadi kita tak tunjuk contoh. Kita tak tunjuk contoh. Kata kita satu orang Islam yang menjaga waktu semayang. Tak ada contoh yang baik kepada orang-orang macam ni. Baik, ni yang dia cerita. Jadi letak satu sutra, sekongkong sutra adalah satu garisan. Masalah dinding di hadapan orang semayang itu apa gunanya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bermula hikmah disuruh syarak meletakkan dinding di depan orang yang nak semayang itu ialah menegahkan mata orang yang semayang daripada memandang barang yang dibalik sana dinding itu. Nak jaga kita. Kita macam kata tadi. Saya kata apa kuliah yang lepas ada satu hadis Nabi SAW daripada hadis Jabir bin Samurah
Nabi SAW bersabda, Nabi kata, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salat aw la tarji'u ilaihim, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi kata apa? Nabi kata hendaklah, ni bahasa Arab tuan-tuan, bila dia guna lam mula tu, lam tu sumpah kuat. La yantahiyanna, tu sumpah. Nescaya berhentilah aqwamun, kaum-kaum yarfa'una absarahum ila as-sama' fi salat, yang apabila semayang suka duk tengok naik ke atas. Nabi kata nescaya orang yang hadut semayang jenis suka mata tengok sampai ke atas ni, hendaklah dia berhenti perbuatan itu. Au la tarji'u ilaihim. Nabi kata ataupun Allah tidak akan bagi mata dah dekat dia. Maksudnya dalam satu hadis lain, Allah akan butakan mata dia. Pasal apa tuan-tuan dia marah sampai macam tu? Pasal apa? Adab kita bila bercakap dengan orang yang kita hormat. Satu budak cakap dengan cikgu sekolah, dia tunduk bawah, hormat. Tapi bila bercakap dengan cikgu, dia tengok naik ke atas itu, dia tak hormat cikgu tu. Kalau dengan manusia pun tunduk pandangan mata itu tanda hormat, ni kepulak dengan Allah. Maka tengah semayang tu tengok naik ke atas, kita tak hormat Allah. Kerana tidak hormat itu, Nabi kata, au la tarji'u ilaihim, ataupun mata tu aku tak bagi balik dah ke dia. Dia lagu-lagu naik, aku ambil terus mata tu. Allah rentak ambil pandangan mata dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi satu benda kita ambil ingat apa dia, dalam semayang mata kita di tempat sujud. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam apa kedudukan pun mata di tempat sujud. Dalam mazhab Hanafi, dia kata ketika tahiyat mata tengok jari. Dalam mazhab Syafi'i, dalam apa kelakuan pun semayang ni mata di tempat sujud. Itu tanda hormat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dia kata dan pula nak menegur orang-orang menempuhi di hadapannya, maka dengan dialah menjadi sebagai sempadan tempat semayangnya. Itu tujuan letak semayang, ada dinding, ada apa, nak blok pandangan mata kita daripada merewang-rewang, dan juga supaya orang tak lalu di depan kita. Itu masalah dinding dengan gurisan di hadapan tempat semayang, apa hukumnya? Tadi dia kita dah baca dah, tak payah baca. Bawah tu, dinding gurisan itu, bagaimana kelakuan gurisan itu, dia cerita macam mana bentuk garisan yang kita nak buat tu. Kata Imam Nawawi, telah bersalah-salahan ulama pada bentuk garisan itu. Kata qil, diguris melengkung seperti mihrab. Itu satu pendapat. Garisan yang kita nak buat ke tanah tempat kawasan kita semayang tu, dia kata buat ke macam tu, macam mana mihrab ni, dia ke macam tu. Itu satu pendapat, dia kata. Dan dia kata, dan kata qil, ada satu pendapat kedua, lurus di hadapan satu orang yang semayang itu arah kiblat. Ada kata garis lurus macam tu. Dan kata qil ni maksudnya pendapat, tak tahu siapa punya pendapat, gurisan daripada kanan ke kiri, macam tu juga. Kata Imam Nawawi, telah berkata Al-Qadhi Iyad, dan tiada memikir Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dan tiada kebanyakan fuqaha akan hukum memada dinding gurisan itu. Imam Malik dia kata takat garis saja tak memadai, buh satu barang sebagai tanda. Imam Malik ni tuan-tuan, dia alim Madinah. Masjid mana kita akan sampai satu tajuk nanti, cerita tentang fi alim al-Madinah, cerita tentang orang alim al-Madinah. Siapa dia? So huraian hadis tu, dia kata alim Madinah ni yang pertama sekali sahabat Nabi. Abu Hurairah apa semua ini adalah sahabat Nabi. Di mana tempat duduk mereka? Geng-geng yang dipanggil Ahlus Suffah, sahabat-sahabat yang miskin susah, mereka terus main kira duduk, jadikan Masjid Nabawi itu stesen mereka. Kalau kita pergi Masjid Nabawi, makam Nabi, belakang makam Nabi itu dia ada rak Quran, tepi rak Quran tu dia ada satu pangkin, dia raise up satu macam platform. Di situlah tempat Ahlus Suffah. Dulu Ahlus Suffah ni yang kata Abu Hurairah, Abu Zar, semua situ tempat duduk mereka. Mereka ni dipanggil alim al-Madinah. Dan juga sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, ini semua dipanggil alim al-Madinah.
Dan alim Al-Madinah ni dia terhenti setakat zaman at-tabi'in, setakat tu ya. Selepas zaman sahabat dia mai zaman tabi'in. Siapa dia? Ulama besar daripada kalangan tabi'in, Imam Abu Hanifah, Imam mazhab Hanafi, dia tabi'in. Dia sempat jumpa sahabat Nabi, dia tabi'in. Selepas zaman dia mai zaman yang berikutnya, zaman Imam Malik. Imam Malik ni at-tabi'in. Dia tak ada jumpa sahabat. Imam Malik tak ada jumpa sahabat, dia dah jumpa tabi'in saja. Dia dah jumpa orang yang jumpa sahabat. Maka Imam Malik ini dalam kebanyakan terjemahan ataupun syarah hadis, bila bincang tentang siapa alim Al-Madinah, sahabat Nabi tak ada bangkangan. Terhenti kepada zaman tabi'in. Semua ulama hadis kata alim Madinah ialah Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Kubur dia ada di Baqi' hari ini. Dia dipanggil alim Al-Madinah. Dia hebat. Tuan-tuan bila sebut tentang Imam Malik, apa yang tuan-tuan tahu satu benda tentang dia? Nabi sembahyang tarawih 8 rakaat. Start zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, tarawih buat 20. Zaman Imam Malik dia duduk di Madinah. Orang tanya dia, wahai imam, kita nak sembahyang tarawih berapa rakaat? Nabi buat 8, Umar buat 20. Apa jawab Imam Malik? Tuan-tuan boleh buka dalam Al-Muwatta, dia ada cerita. Apa jawab Imam Malik? Dia kata orang Mekah sembahyang 20 rakaat kerana mereka ada Kaabah. Dia kata, kita tak ada Kaabah, kita buat 36 rakaat. Dan dicatatkan di dalam ni, Imam Malik sembahyang tarawih di Masjid Nabawi 36 rakaat. Yang buat pasal dia 36 rakaat. Dia kata pasal apa? Pasal kita tidak ada Kaabah. Dia kata kita kena lebih lagi. Dia kata lah, kalau buat 36 jahanam kan, buat 20 pun buat 20 pun lepas 8 tak ada orang dah, tinggal 2 sah tu pun hati nak balik. Tapi dia kata kalau aku pun balik tak nak siapa, dia kata kan. Jadi gagah tunggu biar. Tunggu pun hati merintih ni, nak pergi habis 20 ni kan. Jadi padan dengan zaman kita ni 8 sudah lah kan. Jangan tak buat ya. Jangan tak buat 8, ambil satu imam hafiz baca sedap mana ke, suruh dia baca panjang sikit tak apa, tapi buat 8 bagi cantik-cantik. Padan dengan iman kita yang lemah hari ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu cerita tentang Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kemudian dia kata masalah dinding imam, adakah jadi ia dinding bagi makmum? Ini cerita sembahyang jemaah di tengah kawasan lapang, sembahyang jemaah di padang pasir. Adakah imam buh satu dinding, satu sutra, makmum pun pakai bubuh sutra di depan? Adakah begitu? Ataupun imam letak satu sempadan, makmum tak payah letak dah, pakai sempadan imam tu lah jadi sempadan kita. Wahai saudaraku, dia kata satu kumpulan orang yang sembahyang berjemaah di tengah lapang, kemudian ditaruh di hadapan imam itu dinding daripada tongkat yang berpacak atau seumpamanya. Adakah makmum semua pun hendak ada dinding pula tiap-tiap orangnya? Adakah semua kena buh juga? Jawab dia kata telah berkata Imam At-Tirmizi dan bermula amal atas hadis dalam masalah itu di sisi ahlul ilmi, dan berkata mereka itu bermula dinding imam itu menjadi dinding makmum. Maksudnya makmum tak payah, imam bu kita pakai syekh dia boleh jadi din saja sudah begitu. Baik, tajuk baru bab ma jaa fi karahiyatil murur baina yadayil musalli. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis teguh menempuhi di hadapan orang sembahyang. Ini tajuk penting. Tajuk penting. Bila orang sembahyang jangan lintas di depan. Itu maksud dia. Orang duduk sembahyang jangan kita pergi buat lintas hormat lagu duduk tabik kiri lagu tu pula lalu depan. Tak mau. Ni semua tak mau. Saya tahu dah kuliah lepas kata satu sahabat yang kata salam tu, Allahu akbar, leceh kalau jadi macam tu. Sahabat dia pun ustaz juga. Ustaz, orang dia pun tak pencen dah. Dia lah cerita. Bila duduk sembang pasal tajuk dia lah. Oh, dia kata no sembahyang ke. Kita ni dia sembahyang dia main lintas depan. Dia sembahyang ba'diyah jemaah. Lepas habis sembahyang jemaah, sembahyang ba'diyah sunat ba'diyah 2 rakaat. Tengah tu sembahyang dia main lintas, kita pun tahan lah. Tahan dah. Oh ustaz, salam lah ustaz. Allah lama tak jumpa ustaz. Oh kacau dah. Kita duduk sembahyang.
Nak kata lagu mana ni? Takkan nak kata anak usalli. Batal sembahyang pula kan. Yang dia tu kocak tangan. Dia dah lama tak jumpa. Lama dia tengok tu. Untuk ni sembahyang pun dia lari. Cerita ni saya kata kan. Cari tak putih kan. Dia kan saja nak pergi meriah. Saya kan ada dia tak putih. Tak boleh tahan lagu tu kan. Memang dalam cantik kan. Ini tajuk dia nak main ni apa dia? Fi karahiyatil murur baina yadayil musalli. Larangan lalu di depan orang tengah sembahyang. Ketahuilah saudaraku, menempuhi di hadapan orang yang sembahyang itu ditegah oleh syarak. Dan itu statement jelas. Tak boleh. Dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Syok kita baca kitab ni. Kitab Bahrul Mazi ni pasal apa? Satu topik perbincangan, dia backup dengan hadis. Satu topik perbincangan, dia backup dengan hadis. Hadis ni dia ibarat macam baji cangkui. Kita beli ulu cangkui, mata cangkui, kita pasang. Kalau tak bawa baji, dia longgang. Kelek-kelok. Masuk baji satu, dia kejap elok. Demikian hal dengan mengaji agama ni. Bercakap kosong tak mahu. Bercakap, ini nafs dia. Dalil dia ada sini. Orang tak boleh kata apa lah. Tak boleh. Orang mengaji pandai macam mana pun, dia bercakap ada dalil. Dia ada ayat Quran, dia ada hadis. Kita kena terima. Habis. Cakap juga leceh. Apa ni? Duduk bangkang Quran, duduk bangkang hadis ni. Ini keistimewaan kitab Bahrul Mazi ni. Dia bawa satu topik, dia bawa main hadis. Baik, apa hadis dia ni? Dia kata an Busri bin Sa'id radhiyallahu anhu. Anna Zaid bin Khalid al-Juhani arsala ila Abi Juhayn yas'aluhu madza sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil marri baina yadayil musalli. Dia kata, diriwayatkan daripada Bus bin Sa'id bahwasanya Zaid bin Khalid al-Juhani mengutus ia akan dia pergi kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabat itu ialah Abi Juhayn Abdullah al-Ansari. Tanya dia akan dia apakah yang telah didengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum orang yang lintah di depan orang yang sembahyang. Satu orang tanya Nabi, apa hukum lintah di depan orang sembahyang? Ni hukum ni kita kena tahu. Macam lah kita tengah mengajak bunyi bang. Apa hukum kita terus mengajak tak berhenti bila bunyi bang? Banyak orang duk tempel di masjid, di surau, di kedai pun ada. Di foto state laminate pula cantik-cantik tempel di situ. Duk kata pula kata kononnya hadis Nabi. Apabila satu orang bercakap ketika azan akan disusahkan sakaratul maut lah, akan diberatkan azab kubur lah apa semua. Merepek. Tidak ada hadis seumpama tu. Bahkan di kalangan ulama hadis kata apa? Itu maudhu' daripada itu hadis yang direka-reka. Yang sahihnya apa dia? Kalau tuan-tuan buka dalam Sahih Bukhari, dia buat main satu hadis cerita tentang Ibnu Umar, anak Sidina Umar Al-Khattab. Bilal tengah duk bang, dia suruh Bilal buat pengumuman. Bilal tengah duk bang, sampai tang hayya 'ala salah, dia kata dekat Bilal, nanti tak, hang tolong bagi tahu dekat orang semua sembahyang di dalam kemah masing-masing kerana hujan. Patutnya depa sembahyang di satu kawasan lapang, tapi kerana hujan, bagi tahu dalam bang tu, bagi tahu kata sembahyang di dalam kemah masing-masing. Kawan ni tengah duk bang ni, mai tahayya 'ala solah, dia tolong bagi tahu dia kata. Dan dia pun terus bagi tahu masing-masing sembahyang di kemah masing-masing. Dia kata begitu sambung hayya 'alal falah apa semua sampai Allah la ilaha illallah. Hadis itu hadis sahih. Okey, maknanya hadis yang kata siapa bercakap masa azan akan disusahkan sakaratul maut tidak ada dalam kitab hadis. Tuan-tuan buka dalam Sunan Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, tak ada hadis tu. Buka lagi dalam kitab hadis ni ada banyak lagi. Buka tak ada hadis tu. Akhirnya ulama hadis kata apa? Itu maudhu', itu satu yang direka-reka. Niat dia dengar azan tu diam, itu bagus, menghormati azan. Tetapi bercakap ketika azan tidak ada seumpama itu punya larangan sampai nak membawa kepada susah, nak mati jadi susah dan duit, tak ada. Saya bercakap tentang hadis, saya baca matan hadis ni di Masjid Bandar Darul Aman Jitra. Pasal apa? Macam ni cerita lah, masjid dekat dengan surau, dekat dengan apa, kita tengah mengajar azan. Saya dapat membaca muka kawan nak dengar ni, dia jadi derita.
Saya tak apa ustaz ni, orang duk bang dia duk mengajar juga. Nampak dia tu macam senak pun macam. Saya nampak aja kata. Saya terus baca hadis tu lah. Saya baca hadis tu nak clarify benda ni. Lepas tu saya tengok ada dalam laman web apa tu ada keluar benda ni. Kemudian soal jawab radio pun ada keluar. Orang tanya. Dia dalam web tu pun dia soal jawab. Ini adalah apa al-ahkam ke apa, ada orang tanya. Betul ke ada satu ustaz kata masa azan boleh bercakap apa semua, ustaz ni dia ada baca satu hadis apa. Dia tanya apa dia nak tanya ke saya tu. Kan? Pasal apa? Nasib baiklah kawan yang jawab tu reti. Kadang tak reti jawab pun ada je. Hak tak reti ni, dia tak reti tapi dia jawab. Dia kata apa? Ni lah ustaz-ustaz hari ni dia kata tak reti nak buat cakap pandai. Dia kata kita tak reti cakap pandai. Hak tak reti tu dia. Masalah tuan-tuan. Itu sebab dalam hal agama ni jangan bertengkar. Nas akan menyelesaikan semua benda. Jangan kata dia ni betul, dia ni salah sedangkan tidak ada nas. Dia ni betul, apa nas dia, hadis dia kata apa, dia ni salah, hadis dia kata apa. Kita buat berdasarkan nas, kerana itulah panduan yang Nabi tinggalkan kita. Nabi kata taraktu fikum amrain. Nabi kata aku tinggal apa dua benda. Ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada. Selagi hampa pegang dua benda ni hampa tak sesat. Apa dia? Kitab Allah wa sunnatan Nabi. Kitab Allah dan hadis Nabi. Itu aja. Cakap tak mau dengar. Melainkan bawa mai dalil daripada Quran ataupun daripada hadis Nabi. Jadi bila dia ni tanya, ustaz tu pun dia jawab. Dia kata betul. Hadis itu dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada. Dia bagi rujukan nombor berapa. Okey ya. Itu dia jawab betul ya. Dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu pun selingan bagi bunyi bang tu. Bagi ada juga muka sakit perut dua tiga orang. Kan? Muka sakit perut ada juga dua tiga orang tu kena bagi tak? Kan? Baca oh dia ni duk mengajar hadis, orang bang dia duk mengajar juga. Tak mau. Kita kena reti benda ni. Kita buat betul tak betul kita kena tahu. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik, yakni dia kata di hadapannya dengan berhampiran daripada qadam sujudnya. Ini cerita kata kita tak boleh lintas di depan orang semayang tu. Tak boleh lintas tu kawasan mana? Dia kata di hadapan orang yang duduk semayang, di kawasan sujud dia. Balik sana kawasan sujud lintas tak apa. Macam surau dia ada tempat step, tempat sujud ni dia dah buat jalur dah. Lepas daripada garisan yang step yang depan ni kita lintas tak jadi sana. Kadang-kadang ada juga masjid-masjid ni apa semua kan lepas sembahyang maghrib ada kuliah pengajian, ada kuliah maghrib. Ada pula satu orang mana dia lepas maghrib dia buat sunat macam-macam pula. Dia sembahyang sah depan. Dah habis sembahyang maghrib, ba'diyah 2 rakaat cukuplah. Ada lagu duk buat sunat apa kali. Orang nak start kuliah pengajian yang dia duk sembahyang sunat depan ni tak jauh dengan meja guru mengajar ni. Orang nak lalu, nak main duduk, nak dengar kuliah pun nak lintas dia duduk semayang lagi, duduk tunggu tak habis-habis semayang apa. Kita tahu dia ni. Yang kita nak start mengajar pun dia duduk semayang lagi. Cerdik korang. Semayang tu bagus tapi cerdik itu korang. Sama macam orang pakai highway nak pergi Kuala Lumpur, berhenti dekat surau RNR. Itu tempat musafir nak semayang. Berapa biji kereta tu berhenti nak semayang. Dia tidur semayang panjang-panjang dari itu. Lepas dah habis bagi salam apa semua, wirid pula lagu satu macam yang panjang you belakang ni orang ambil ayat sembahyang duk tunggu ni. Nak masuk surau kecil nak tunggu dia keluar. Dia jadi imam duk tak habis-habis lagi wirid. Sembahyang tu rajin, wirid tu bagus, cerdik tu korang. Islam ni agama cerdik. Islam ni agama cerdik. Jangan pergi buat satu benda yang orang kata kita tak cerdik. Kita kena pandai membaca waqah. Dia kata kita kena pandai membaca realiti. Keadaan tu memerlukan macam mana? Kita kena baca realiti tu baru kita ni cerdik dalam beragama. Nabi SAW jadi imam semayang. Dengar suara anak kecil duk teriak dan Nabi baca bagi laju dan Nabi baca surah yang pendek. Pasal apa? Pasal habis semayang Nabi kata, aku tahu betapa merintihnya hati mak yang mendengar anak duk teriak. Itu Nabi bijak. Nabi ada sifat fatanah. Nabi ini siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Fatanah tu bijak. Bijak membaca realiti. Nabi dengar tu, Nabi baca laju, Nabi baca cepat dan habis Nabi terus bagi tahu dekat sahabat. Aku dapat faham macam mana merintihnya hati mak
yang duduk dengar anak dia duduk teriak. Maka semayang kena bagi cepat, pasal dia nak biarkan anak dia tak apa masalah, anak kena sakit lipan dan anak kena apa mana nak tahu, teriak merau. Ini kena ada dalam diri orang Islam. Ini kena ada. Nah, kita baca khutbah hari Jumaat, jangan panjang. Oh, baca khutbah hari Jumaat di Sentai ada pukul 2.30 boleh. Hari Jumaat Pulau Pinang. Ni hak berhenti semayang baik kelang lah apa, dia pun nak kena masuk, nak punch balik ni, nak masuk kerja. Hang tak apalah, habis khutbah tu orang jamu tarik, lepas tu balik tidur. Ni orang nak pergi kerja ni. Kalau kuliah pengajian panjang tak apa, tuan-tuan boleh balik, tak ada masalah. Jumaat lagi tak habis khutbah nak balik je mana? Kena faham benda tu. Maka Nabi kata khutbah yang baik ni ialah apa? Khutbah yang short tetapi sweet. Nabi tak kata ada orang putih lah. Nabi kata khutbah yang pendek tetapi membawa makna. Khutbah tu tak panjang tak apa, tapi apa yang Nabi sampai tu, apa yang Nabi deliver dalam khutbah tu, engrave masuk dalam hati orang yang dengar. Dia balik sampai rumah dia duk ingat Nabi kata apa tadi. Panjang berjela-jela, yang balik duk maki pula lagi dia kata dia ni gila betul lah. Dia kata khatib gila. Yang khatib ni semangat tak kira dah. Tongkat tu kalau boleh tombak, dia tombak orang dia semangat. Tapi kawan nak pergi kerja ni macam mana? Duk tengok jam, gila dia kata. Tuan-tuan, salah dari segi agama. Salah. Jangan macam tu. Cerdik kena ada. Nak cerdik tu kena ada. Baik ni dia beritahu. So, kawasan yang dikatakan sempadan sujud, itu jangan lalu. Balik sana kawasan tu tak apa. Ataupun qadar 3 hasta. Di antara yang menempuh dengan yang kena tempuh. Ataupun qadar dia kata selontak batu tu. Macam masing-masing ukuran dah sama. Sama tuan-tuan. Macam orang tanya, Ustaz, ni jarak untuk sembahyang musafir ni, yang kata 96 kilometer 2 marhalah ni kan. Ada kata 92, ada kata 96, ada kata 98. Orang tanya, Ustaz, adakah dalam hadis Nabi beritahu secara clear berapa kilometer? Tu kita nak menentukan jarak, nak bolehkan kita buat salat jamak dan qasar ni. Orang tanya, tuan-tuan, hari ni orang tanya. Dia kata tu, macam kita jadi kepala batas nak pialuk stang. Saya dah cek dah mileage, dia kata saya cek baru duk ada 91 Ustaz, dia kata. Tak sampai 96 tu macam mana kalau kita pialuk stang, bolehkah buat jamak qasar? Kalau korang 2-3 kilometer kalau kita buat sah ke tak? Orang tanya. Because orang nak tahu secara tepat. Hadis tak ada Ustaz. Hadis tak ada sebut secara tepat. Perkiraan 2 marhalah itu bersamaan dengan 96 kilometer, itu adalah perkiraan berdasarkan uruf dia balik. Dalam usul fiqh dia panggil uruf. Uruf ni kebiasaan. Macam orang tua-tua dulu kata nak pergi rumah dia ni jauh kan. Dia kata jauh tak jauh tapi pernah nak nasi dah. Itu uruf. Kebiasaan kalau tak nak nasi berapa lama. Itu lebih kurang masa dia. Maka dia tidak ada satu bilangan yang tepat. Kalau kata 90 km boleh tak boleh buat jamak qasar? Tak boleh jawab. Tuan-tuan nak kata boleh, kata tak boleh tak? Buatlah, tak apa. Tak jadi kesalahan. Sekira-kira itu satu musafir, satu perjalanan yang dianggap jauh pada uruf. Al-Ustaz ni kira jauh. Kalau kata Sungai Tani itu berasa dekat sangat. Kan? Dari segi hurufnya. Habis. Kata Ustaz, kita duduk bertam perdana ni. Saya nak pintar kalau saya boleh buat jamak dah. Engkau pun. Kata macam ni kan. Pasal apa? Pasal dari segi hurufnya dekat sangat. Kan? Sungai Tani dari segi hurufnya dekat. 15 minit, 10 minit, 15 minit sampai. Dan kalau kawan tekan minyak dari diri lah kereta dia tekan minyak, itu mungkin dia boleh buat 5 minit, 7 minit. Dari segi huruf dia dekat sangat. Al-Ustaz itu dianggap dari segi hurufnya okey, boleh buat. Kurang 2-3 kilometer jangan bertengkar. Tidak ada nas yang menceritakan secara tepat. Tak ada. Itu ceritanya. So apa yang dia nak beritahu kawasan tempat sembahyang ni, dia perkiraan yang macam tu. Simple kita kata apa dia? Tempat yang bila kita sujud kepala kita sampai tang mana. Lepas pada balik tu tak apa, orang boleh lalu. Itu saja cerita dia. Baik. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fi karahiyatil murur baina yadayil musalli. Itu bab yang datang pada menyatakan teguh menempuh di hadapan orang sembahyang.
Ketahuilah saudaraku, menempuh di depan orang yang semayang itu ditegah oleh agama. Dalil hadis At-Tirmizi, dia kata an Busri bin Sa'id anna Zaid bin Khalid al-Juhani arsala ila Abi Juhaym yas'aluhu madza sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mar baina yaday al-musalli. Diriwayatkan daripada Busr bin Sa'id bahawasanya Zaid bin Khalid al-Juhani telah mengutuskan dia untuk pergi kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Juhaym Abdullah Al-Ansari, untuk nak tanya dia akan apakah yang telah didengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hukum lintah di depan orang sembahyang, yakni di depan berhampiran dengan kadar sujud dia, ataupun kadar 3 hasta antara yang menempuh dengan yang kena tempuh, ataupun 10 tak batu. Apabila sampai Bush ke hadapan Abi Juhaym, Bush, kalau kata Bush dia jadi orang lain pula, dia jadi Amerika pula, George Bush kan, Booster kan, Booster, dia ada raw di ujung. Bila sampai saja dia ni ke hadapan Abi Juhaym, Abi Juhaym sahabat, maka dia pun tanya, faqala Abu Juhaym, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamul marru baina yaday al-musalli madza alayhi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yaday. Maka kata Abu Juhaym radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah orang yang menempuh di hadapan orang yang semayang itu tahu apa yang akan menimpa ke atasnya daripada dosa. Nabi kata, orang duduk semayang, dia pergi lintah di depan, di tempat sujud orang tu. Kalau dia tahu besarnya dosa lintah di depan orang semayang tu, nescaya adalah ia berdiri 40. Nescaya dia sanggup berdiri tunggu kawan tu sampai bagi salam selama 40. Lebih baik baginya berdiri tunggu tu daripada dia lintah di depan orang yang sembahyang itu. Tuan-tuan nampak besarnya kesalahan lintah di depan orang sembahyang tu. Kerana bahawasanya azab dalam dunia, dan jika besar sekalipun, maka dengan dinisbahkan kepada akhirat itu sedikit sahaja. Atas dunia ni azab macam mana pun tak boleh banding dengan azab akhirat, cukup dahsyat. Kalau kata lintah depan orang sembahyang ni dosa besar, jangan lintah. Kalau orang tu tahu besarnya dosa lintah di depan orang sembahyang, dia sanggup berdiri selama 40 apa? Tak tahu, Nabi tak sebut. Nabi cuma sebut kata dia sanggup berdiri selama 40 sampai kawan tu habis bagi salam, baru dia lintah. Lagi mudah amat azab di atas dunia ni. Atas dunia ni kalau kena hukum penjara 20 tahun pun itu mudah banding dengan akhirat. Sehari di akhirat sama dengan apa? 1000 sana, 1000 tahun dunia. Kalau kita kena dera dalam neraka di akhirat itu selama 20 tahun, kalilah tiap-tiap tahun sama dengan 1000 tahun. Maka atas dunia ni kira tak ada apa, akhirat tu yang teruknya. Sambung hadis dia kata, qala Abu Nadhr la adri qala 40 yawman atau 40 syahran atau 40 sanatan. Kata Abu Nadhr yang jadi seorang daripada periwayat hadis ni, kata dia, aku tak tahu adakah 40 itu 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Ni rawi hadis ni, dia kata yang Nabi kata dia sanggup tunggu selama 40 tu 40 hari ke 40 bulan ke 40 tahun, aku tak tahu. Tapi ceritanya dia akan tunggu sampai kawan tu habis bagi salam, baru dia lintas. Pasal apa? Pasal dia tahu besarnya dosa lintas di depan orang sembahyang. Kalau lintas depan orang sembahyang pun berdosa, kacau orang sembahyang lebih lagi. Kacau orang sembahyang. Kadang-kadang leceh kita ni tuan-tuan. Itu dah kata kacau orang. Kita yang duduk sembahyang tu pun main. Kita duduk sembahyang, anak kita lalu duduk main kejip mata dengan anak aku. Ada jenis macam ni ada. Dia main-main dengan anak dia lalu dia buat muka macam nak marah, tak bagi main kacau dia buat kejip-kejip mata. Ada lagi nakal lagi, tengah duduk sembahyang, bini nak pergi kerja, bini nak keluar pergi kerja, bini pun nakal kata okey pergi dulu. Abang sudah tahu dah lelaki dia duduk sembahyang, abang okey pergi dulu. Dia pun lagu angkat kening lagu tu kat kini dah yang pergi. Apa punya nakal lah, ya Allah.
Ni yang kata orang hari ni dia dalam semayang tu dia boleh main-main lagi. Kan boleh main-main lagi. Kan kat kening pula. Ini kata apa? Kan dah abang nak pergi kerja. Aku kena respon lah. Saya kata tak dengar pula. Angkat kening. Angkat kening mana batal dia kata. Pandai pula. Dia bukan masalah batal. Tak batal. Masalah jangan main-main lah semayang. Kan? Ni cerita lintas pun dah jadi macam ni punya kesalahan. Apatah lagi main-main dalam semayang. Kecuali dalam keadaan darurat lah. Kita tengah semayang, satu lipan bara lagu duduk kona main kat kita. Ini leceh lah. Ni lagu nak tunggu pergi dia ketik pula. Kita terik juga. Ni pun. Semayang nampak dia lagu duduk kona main. Kita pun juga dia pergi dekat. Ni nampak. Baca pun dah ambil inah. Apa inah tu nak pergi cepat. Dia ni nampak pergi duduk laju pula main kat kita. Kan? Step lah. Step lari pergi ke kiri sikit. Ikut pula. Step naik ke belakang. Ikut pula. Tak jadi sujudan jadi kata kan. Jadi tu kan. Menangis jadi. Dia main di depan bara. Main kepala duduk depan dia. Semayang ni pun kadang ujian dia banyak juga. Baik. Jadi kata At-Tirmizi dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Sa'id dan Abi Hurairah dan Ibni Umar dan Abdullah bin Amru dan lain-lain lagi. Bermula hadis Ibnu Juhaim itu hadis yang hasan lagi sahih. Hadis itu hadis yang sahih. Dan sesungguhnya diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawasanya sabda Nabi, berdiri satu orang daripada kamu 100 tahun itu lebih baik daripada menempuh ia di depan saudaranya padahal saudara itu sedang sembahyang. Itu ada satu hadis lain, Nabi terus bubuh, dia kata tunggu 100 tahun pun tak apa daripada hang lintas depan orang sembahyang. Maknanya larangan lintas di depan orang sembahyang ini larangan yang sangat keras. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya pada kitab Salah. Bab ni ada dalam sahih Bukhari, ada di dalam sahih Muslim. Baik, masalah menempuh di hadapan orang sembahyang apa hukumnya? Kalau kita piduk lintas juga apa hukumnya? Wahai saudaraku, satu orang yang sembahyang telah menaruh dinding di depannya. Maka menempuh seorang yang lain di celah dinding itu, dia in between. Dia sembahyang, dia dah bubuh dah satu tanda tempat sembahyang dia, kita pergi lalu in between. Orang sembahyang dengan tanda tu kita lintas depan dia. Maka kata Imam At-Tirmizi, mengharam oleh segala ulama melintas di hadapan orang yang sembahyang itu kerana beramal atas hadis tadi. Dan tidak memikir mereka akan yang demikian itu batal sembahyang. Sembahyang tak batal. Kita duduk sembahyang, orang main lintas depan kita sembahyang, kita tak batal. Tapi perbuatan dia lintas itu dia berdosa besar. Sembahyang kita tak ada jadi efek apa-apa. Baik, masalah berdiri hampir dengan dinding itu apa hukumnya? Kata Imam Nawawi, telah berkata ashab kita Asy-Syafi'i, sayogya bagi seseorang yang sembahyang meletakkan satu dinding di depan itu, bahawa ia jangan jauh daripada dinding itu, dan jangan lebih barang yang antara keduanya itu lebih daripada 3 hasta. Dah kita letak tu janganlah kita pergi duduk jauh pula. Ini pun tak cerdik juga. Dia letak satu tanda tu pergi duduk jauh belakang tu. Mampulah orang nak lintas, awak dia ni bojong ni tempat sujud dia. Letak bagi dekat, dia kata. Pasal apa contoh dalam kitab dia buat main contoh-contoh macam ni? Pasal ramai yang tak cerdik. Tu dia beritahu supaya jangan ada buat macam ni. Baik, bawah tu menempuh orang yang sembahyang kerana nak memenuhi saf di hadapan. Ini satu bab lain. Ada sembahyang, saf depan ada kosong, tapi saf belakang ni dah sembahyang dah. Kita lintas depan dia kerana nak memenuhi saf kosong. Boleh tak boleh? Adakah kita termasuk dalam kesalahan dosa besar tadi? Cuba kita baca. Dia kata apa hukum perbuatan itu? Kata Imam Nawawi, dan jikalau didapati yang sebelah dalam ada satu lapang pada saf yang pertama, maka harus bagi seseorang itu lintas di depan orang yang sembahyang pada saf yang kedua dan masuk berdiri memenuhi saf yang di depan. Itu tak apa. Dia kata. Itu tak apa. Kerana taksir ni makna dia cuai orang saf yang kedua itu meninggalkan saf yang pertama. Atas tujuan nak memenuhi saf pertama, kita potong pi tak apa. Pasal apa tuan-tuan? Tuntutan penuh saf yang depan itu lagi kuat. Kan kalau kita baca dalam hadis Bukhari ada, dalam hadis Muslim ada, dia kata saf apabila kosong renggang maka akan diisi oleh syaitan. Jadi nak menyelamatkan daripada saf itu ada syaitan, kita pergi penuhkan saf itu, walaupun terpaksa lintas depan orang yang dah takbir semayang dah, maka itu tidak salah.
tuntutan memenuhi saf depan itu lebih utama lagi. Begitu. Masalah dia kata, berdiri di belakang dinding itu bertentangan dengannya ataupun kiri kanannya, ini bincang sama dia. Tajuk baru bab ma jaa la yaqta'u salah syai'. Yang ni pun penting. Bab yang datang pada menyatakan tidak batal sembahyang oleh sesuatu yang lintah di depan orang yang sembahyang. Siapa lintah apa, kita tak batal sembahyang. Ketahuilah saudaraku, tiada batal sembahyang yang ditempuhi oleh menatang ataupun sebagainya di depan orang yang sembahyang. Iaitu dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Bunyi hadisnya, Ani bin Abbas qala, kuntu radifal fadli ala atanin faji'na. Dia kata apa? Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia, adalah aku menunggang di belakang saudaraku, yakni abang aku yang bernama Al-Fadl bin Abbas. Al-Fadl ni tuan-tuan, sepupu Nabi. Kalau kita baca hadis cerita Nabi hari dia nak wafat, hari Nabi nak wafat tu, Nabi nak pergi semayang di masjid sebelah rumah lah. Makam Nabi tu rumah, Raudhah tu masjid. Nabi ada beberapa semayang lah Nabi tak pergi jemaah pasal uzur Nabi ni bersangatan. Pagi Nabi nak wafat tu, pagi Senin tu, Nabi request dekat isteri dia. Nabi kata nak pergi semayang masjid. So yang pergi papah Nabi buat keluar daripada rumah nak main semayang tu, salah seorang ni, dia ni Al-Fadl ibn Abbas. Al-Abbas tu pak nakan Nabi, uncle Nabi, anak dia Al-Fadl. Dia ni salah seorang yang dipegang paut Nabi, papah Nabi buat keluar main, dan Nabi semayang jemaah pagi tu. Dan selepas tu Nabi wafat. Ni Al-Fadl ni, dia ada khidmat di ujung usia Nabi, dia ada khidmat di situ. Al-Fadl bin Abbas. Dia kata dia, Abdullah bin Abbas ni kata dia naik kenderaan bersama dengan abang dia Al-Fadl, iaitu naik keldai betina. Tuan-tuan tengok balik hadis tadi ni. Dia kata kuntu radifal fadli ala atanin. Atan ni makna dia keldai betina. Jadi jangan buat nama anak Atan. Atan bin Ahmad kata Jahanam. Atan makna dia keldai betina. Jadi bila pergi Mekah, tak lagi bila immigration nak cop pasport, dia tengok-tengok, Masya Allah, dia kata dia tengok muka apa ni, muka macam orang tapi pasal apa nama keldai betina. Dia kata Atan ni makna dia keldai betina kan? Jadi cerita dia naik keldai betina, dia naik Atan bersama dengan abang dia. Pada masa kami mengerjakan haji bersama Nabi SAW akan hajjatul wada'. Nabi dia buat haji sekali aja, umrah Nabi buat 4 kali, haji sekali aja. Itulah satu-satunya haji Nabi buat, dan haji itu dipanggil hajjatul wada', haji perpisahan, farewell. Tak lama lepas itu Nabi wafat. Baik, sambung hadis tu. Dia kata faji'na wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi di Minan. Maka datanglah kami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keldai betina, dengan atan tadi, sebut atan lagi. Kan Nabi depa sampai dekat dengan Nabi, depa naik keldai betina. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah semayang dengan sahabatnya di tempat yang bernama Mina. Mina, kalau kita pergi sana, orang Mekah dia kata Muna. Kan? Mina tu orang Mekah dia kata Muna. Jadi kalau kita pergi sana, kalau kita musim haji, kita tak mau tidur di Mina 3 malam ni. Hari melontang 13, 11, 12, 13 ni kita tak mau tidur di Mina. Lepas pukul 1.30, pukul 2 pagi kita balik Mekah, tidur hotel kita. Kan? Lepas tu esok kita nak mai balik ke Mina. Sebelum maghrib kita nak mai balik ke Mina. Ni bas, taksi, private sapu nak bawa orang pergi ke Mina ni, dia khiyar. Dia kata apa? Muna, dia kata. Muna, dia kata. Saat lagi kita nak balik pula daripada Mina ke Mekah, dia duk khiyar pula. Haram. Orang tak tahu, dia kata tak boleh naik bahari ni, haram. Haram tu maksud dia apa? Mekah lah, Masjidil Haram. Haram tu maksudnya nak pergi Mekah. Kita dah tahan, haram tak boleh naik pula dah. Tahan pula ada tu haram juga. Dia kata semua haram, jalan kaki apa dia.
Kena tahu kan turun. Kan tak tahu ni leceh. Kan balik ni haram, balik ni munah. Lu munah mana aku nak pergi Mina, dia kata. Mina tu dia panggil munah. Kan? Oh, Saudi punya logat. Ayat dalam bahasa suratnya dia panggil ma, mim alif hamzah, maun, ma. Bila dia jadi plural, dia jadi miyah. Kan kalau kita tanya pancong tang mana nak pergi toilet, fi kita tanya dia fin duratul miyah, itu kira bahasa surat juga lah. Aina duratul miyah, bahasa betul-betul standard. Tapi jangan cakap betul pabila kita. Kan macam kita di sini cakap Melayu kita, maafkan saya, di manakah bilik air? Kan? Jadi dia ni pun tengok mak kimo dia lah. Maafkan saya, di manakah bilik air? Jadi janganlah macam tu sangat kan. Jadi tanya fin tu aina. Fin duratul miyah, itu kira hampir-hampir bahasa surat. Tapi di Saudi dia tak sebut duratul miyah, dia panggil duratul moyah. Pasal apa dia tulis Mina jadi Muna, Miyah jadi moyah. Kan? So bila kita tengok ayat Zam-Zam tu dia tulis itu apa nama, mim ya alif ta marbutah baroyadal, miyah dari. Ayat tu sejuk lah, ayat pakai airnya. Dia pun sebut moyah dari. Moyah dari, dia bagi kat dia slang dia apa? Kan? Slang dia apa? Jadi di sini dia kata bila dia sampai dekat Nabi tu ada di Mina. Mina tu yang disebut Muna tu. Apabila sampai kami kepada Nabi SAW pada masa ia sembahyang itu, qala fanazalna anha, maka katanya turunlah kami daripada kaldai betina itu dan kami lepaskan kaldai itu, biar dia pergi makan dan supaya dia pergi jauh daripada kami. Ni dua sahabat tadi ni, Abdullah bin Abbas dengan abang dia Al-Fadl bin Abbas. Nabi dah sampai dah di Mina, depa lambat sikit. Depa naik kaldai lambat sikit. Bila sampai di Mina, Nabi tengah duduk semayang dah. Depa nak semayang sama dengan Nabi. Depa turun daripada kaldai tu, depa tak tambat kaldai tu, depa just biar kaldai tu hampir makan, hampir kedai kopi apa, hampir dulu. Kan? Depa nak semayang sama dengan Nabi. Depa biar kaldai tu. Fawasalna saf, maka telah kami lepaskan kaldai itu dan menyambung kami akan saf semayang beserta Nabi SAW akan semayang jemaah. Lepas kaldai pergi, mereka pun semayang jemaah bersama dengan Nabi. Famarrat baina aydihim falam taqta' salatahum, maka tiba-tiba kaldai betina hak kami naik tadi itu mai lintas di depan Nabi dan orang hadut semayang ni, maka tiada membatal dia akan sembahyang orang-orang itu. Kaldai ni nama pun kaldai kan, dia mana tahu bab sutra apa penggan tak boleh lalu apa semua, yang kata kena tunggu sampai 40 tahun tunggu. Kaldai dia mana ngaji sekolah, dia nak lalu dia lalu dia lalu. Bila dia lalu, Nabi pun kira nama pun kaldai tak lalu pergi, dan Nabi tidak batal sembahyang. Maka dia menjadi satu hadis yang boleh diambil hukum bahawa kalau menatang lintas sembahyang tidak batal. Sembahyang tidak batal. Tak lagi tentu akan jumpa satu hadis yang lagi terkejut. Dan tiada siapa menegur akan benda itu, dan sabda Nabi SAW atau segala sahabatnya. Dan kata At-Tirmidzi pada bab ini ada riwayat daripada Aisyah dan Al-Fadl bin Abbas dan Ibni Umar, dan kata dia hadis ini hasan lagi sahih. Masalah, dia kata tempat yang aman daripada ditempuhi orang. Adakah peti ditaruh dinding juga? Kita sembahyang tempat tu memang tak ada orang. Nak kena buh juga ke tanda tempat sujud kita. Telah berkata Imam Nawawi, telah bersalah-salahan ulama apabila adalah tempat itu aman daripada dilalui oleh orang di depannya. Maka iaitu ada dua pendapat di dalam mazhab Malik. Dan bermula mazhab kita Syafi'i bahawasanya disyarakkan semata-mata kerana umum hadis, dan kerana bahawasanya nak memeliharakan pemandangan dan nak menegahkan syaitan menempuhi dan melintangi bagi membinasakan sembahyang itu. Maksudnya apa? Walaupun tempat itu tak ada orang nak lalu, buh bila juga. Sebagai nak tunjuk kata ada sempadan. Kita tu kata tak ada orang, tak ada sekali.
Jadi ceritanya bubuh juga. Pasal apa? Pasal itu disebut di dalam hadis kata suruh bubuh. Baik, kemudian tajuk bab ma jaa anna la yaqta'u salah illa al-kalb wal himar wal mar'ah. Yang ni tuan-tuan nak kena tengok. Jadi itu bab yang datang pada menyatakan tidak batal sembahyang orang yang tiada tutupan di hadapannya, melainkan kalau melintas di depannya anjing ataupun kaldai ataupun perempuan. Dia mai pula satu hadis kata kalau kita tengah semayang, 3 benda ni lintas batal semayang pula. Apa benda yang lintas yang batal semayang ni? Yang pertama dia kata al-kalb, anjing lintas. Ada hadis kata batal. Yang kedua al-himar, keldai lintas. Dia kata batal. Dan yang ketiga al-mar'ah, perempuan lintas. Dia kata batal. Dia ada penjelasan dia. Cuba kita baca. Ketahuilah saudaraku, telah bersalahan ulama yang mujtahidin atas anjing dan kaldai dan perempuan itu membatalkan sembahyang apabila ketika itu menempuhi di hadapan orang yang sembahyang yang tiada dinding di hadapannya. Ulama tak sepakat dalam hadis ni. Yang kata batal sembahyang tu, ulama-ulama tak sepakat. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ada hadis kata Nabi sembahyang, Aisyah duduk tidur di depan. Jadi kalau kata batal, pasal apa Nabi terus sembahyang? Kita pernah dengar hadis Nabi tengah sembahyang, Aisyah duduk tidur depan. Nabi sembahyang sunat. Lepas tu biasalah bila tidur, pergerakan dalam tidur ni saat lagi dia pun kaki dia main duduk atas tempat sujud Nabi. Bila Nabi nak sujud, Nabi pegang kaki Aisyah alih dan Nabi sujud. Hadis ni menjadi perbahasan dan perbincangan di kalangan ulama-ulama mazhab. Mazhab yang 3 lagi dia kata ini dalil mengatakan suami sentuh isteri tidak batal, ataupun laki-laki sentuh perempuan kalau tidak ada syahwat tidak batal. Ayat sembahyang tak batal. Imam Syafi'i kata batal. Habis hadis ni macam mana? Imam Syafi'i kata betul Nabi pegang kaki Aisyah alif dan Nabi terus sembahyang. Tetapi Nabi pegang itu kaki yang berlapis. Imam Syafi'i kata. Tapi hadis tak ada cerita lapis tak lapis. Imam Syafi'i mengandaikan kata ada lapis. So Imam Syafi'i tetap pegang pendapat kata laki-laki perempuan bersentuh badan. Kan? Itu sebab timbullah masalah apabila kita pergi haji, kita pergi umrah, kita tawaf dengan keadaan orang ramai bersesak macam tu. Dia mai pula perempuan-perempuan daripada India, daripada apa ni, depa tawaf macam mana orang berenang apa nama Olimpik tu. Dah kacau. Depa tawaf ni tangan begitu. Begitu. Cuma tak kuat kupu-kupu dia pergi kat depan. Dia pergi macam mana orang berenang Olimpik. Kita pula dalam keadaan pakai ihram. Kan? Pakai macam Hercules tu, buka bau sebelah apalah semua. Bila dia tu buat begitu, pepak kena bau lidah. Oleh tu Allah. Nak keluar dia ambil ayat sembahyang. Bukan satu benda senang kalau orang ramai. Kalau kita pergi umrah dan tak ada orang, tak apalah kita boleh celah-celah keluar pergi. Kalau masa haji ni, masa haji halaman tawaf tu nak letak kaki pun tak boleh. Kita nak pergi buat tawaf rukun ni, manusia masa tu orang Arab dia kata zahmah ni kira crowd penuh sesak. Kawasan halaman pusingan tawaf tu macam arus sungai yang kuat. Kita daripada atas ni split nak turun di halaman tawaf tu, kita letak kaki piu, orang langgar kita letak kaki piu di langgar punya ramai. Kita tawaf di atas kawasan berbumbung ni pun dia mai tang bottleneck tu, Allah dia sangkut pula tang tu. Saya tawaf rukun, saya buat atas sutuh tu. Tempat tak ada bumbung dah di atas tu. Pasti kaplah dia dah, kaplah tak dia ayat semayang batal ke apa. Kata orang perempuan sutuh. Kita naik tu atas kali ada umbung. Situ naik satu pusingan sama dengan orang 7 kali dah bawah. Orang bawah pusing 7 kali dah, kita bawa habis satu peluh juga kata. Pergi tawaf pula sebelum zuhur. Kan? Allahu Akbar kan. Baru satu kata ni ada 6 ni. Kan? Tu ada 6 ni dia ada kuntau ni. Tapi tak apalah, pasal apa? Pasal kita dah tahlul awal, kita dah pakai jubah, boleh bubur sunglass sebagainya, style ada putih tu kan. Okey lah. Kan? Kalau dengan ihram dengan apa, Allahu Akbar. Tak nak habis satu tawaf rukun. Kan? Masalah dia macam tu. Jadi bila mai keadaan macam ni,
piduk pegang pendapat Imam Syafi'i yang kata sentuh batai ni jenuh kita. Takkanlah Islam nak bagi susah kita sampai macam tu. Bila main macam ni kita refer balik. Hal sentuh laki-laki perempuan batai yang semayang ni, Quran sebut terangkan ataupun hadis sebut terangkan. Bila kita refer balik ke situ, tengok balik perbahasan mazhab, Imam Syafi'i seorang aja yang berpendirian macam tu. Jumhur ulama terdiri daripada Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, semua kata kalau sentuh tak ada nafsu tak batal. Kita ikut tiga jumhur ni lah, majoriti kata tak batal. Dulu muzakarah haji dulu strict, batas kena ambil sembahyang lain. Hari ni depa pun ubah dah keputusan fatwa muzakarah haji, ubah dah, tak batal pula. Kan dia jadi macam tu. Tapi depa macam-macam lah. Kalau itu nak kena ikut cara wuduk Hambali lah, apa lah macam-macam pendapat kan. Yang pentingnya apa? Kita pegang kata tak ada, habis tenang. Dan kalau kita nak pegang sampai di kehidupan kita di luar ni, bukan masa tawaf, boleh tak boleh, tak salah, tak salah kan. Namai masjid kalau di sini cepat sikit tu, kata orang buat kita cepat sikit ni, tak lagi pergi lambat, entahlah surau tu tak lagi. Kalau pergi lambat kita nak semayang tak mana. Kalau orang dah habis semayang dah, kuliah dah start dah, kita main nak semayang tak mana, kita ada tempat. Kena pergi bagi awal, lambat-lambat sapi kita ada main, 3 suku kita ada main lah kan. Bila kalut-kalut je dia jadi kalut lah. Naik-naik kereta tu masuk dia belaga tangan dia pula, Allah ni macam aku tak ada ayat semayang, tak kalut nak pegang aku ada ayat semayang macam ni lah nak belaga aku. Duk marah bini kita pula, dia pun muka dah jadi besar biji kismeh dah, duk kena marahan kita. Dah dia kata awak yang baca ni abang seorang kan, saya tak baca kan. Okey awak dah kamu baca awak. Abang baca tak apa lagi, abang orang lelaki-lelaki, saya perempuan, saya nak ambil ayat semayang lagi susah kata. Okey awak dah. Tuan-tuan, jangan berkelahi. Benda ni bukan benda yang muktamad. Benda ni 3 mazhab kata sentuh tak baca. Kalau kita kira tak baca pun tak apa, tidak menjadi kesalahan. Dan itu ya, agama ni inna dina yusrun. Nabi kata walan yushadad dina ahadun illa ghalabah. Nabi kata ad-din, agama ini yusrun, mudah. Walan yushadad dina ahadun illa ghalabah. Nabi kata dan tidaklah orang yang dia syadidkan, dia bagi rigid hal agama ni, dia bagi susah hal agama ni, illa ghalabah, melainkan akhirnya dia kata agama ni menyusahkan dia. Walhal agama tak menyusahkan dia, tafsiran dia menyusahkan dia. Bila main bab macam ni, dan kita ambil yang cantiknya yang ni. So dah berkali kita mau tak baca. Tak nak pergi semayang, aku pun tak ada nafsu apa kan. Aku duduk nak pergi semayang, nak pergi dengar mengaji. Masya Allah, Allahu Akbar, semayang. Accidentally, dah belaga. Kan? Ada pula sebahagian dari kita ni dah ingat macam tu, dah cantik dah. Lagi balik itu naik kereta, tapi saya kalau baca boleh cek. Balik duk kotor pula, korek duk rumah tu, ada juga. Ya Allahu Akbar. Wah lah macam ni. Kita dah buat satu decision, kita bilang sudah, sama boleh tengok ni. Nak ni balik duk oplah pula. Lagi kalau baca, kira aku tak semayang maghrib pula. Semayang rimba lah, tengok abang jatah semayang. Bini dia tak abang semayang apa tu. Nah, abang tak kenal macam tadi dia ada bersyarah kat bini dia kata tak baca. Dia tengok dia balik di semayang, bini kata abang semayang apa? Saja buat sunat-sunat bini kata nampak macam 3 rakaat tadi sudah abang. Kan? Ada kata witir 3 kata. Jangan tuan-tuan, jangan macam tu. Agama dia tak menyusahkan kita sampai macam tu. Ini ceritanya. Baik. Jadi dia kata apa hal dengan anjing, dengan himar, dengan orang perempuan intah ni? Betul-betul baca kata baca. Diriwayatkan daripada Abdullah bin As-Samit, katanya aku dengar akan Abu Zar berkata ia telah bersabda Nabi SAW, apabila sembahyang seorang laki-laki, begitu juga satu perempuan, padahal tiada di hadapannya dinding, seperti mana carrier unta tadi, ataupun seperti kayu yang terpacak di tengah sebagai tanda tempat sembahyang tadi, nescaya memotong akan sembahyangnya oleh anjing hitam. Dia sebut anjing hitam, ataupun oleh perempuan dan oleh kaldai yang menempuhi atau melintas salah satunya di depan orang yang sembahyang itu. Maka apabila didengar oleh Abdullah akan kata Abu Zar yang demikian,
Lalu heran dia. Dan kata Abdullah, faqultu li Abi Dzar, ma balul aswad min al-ahmar wa min al-abyad. Maka kata dia kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apa hal dengan anjing hitam dan anjing merah dan anjing putih? Kenapa Nabi kata kalau yang lintah itu al-kalbul aswad, anjing hitam, batal. Kalau yang lintah itu anjing putih, tak batal lah. Kalau yang lintah itu anjing merah, tak batal lah. Hak hitam saja ke baru batal. Yakni apa farak? Farak makna dia beza. Apa beza di antara anjing hitam dengan anjing yang warna lain? Sehingga hitam itu boleh membatalkan sembahyang dan warna lain tidak batal. Maka apabila didengar oleh Abu Dzar akan soal yang demikian, dijawab oleh Abu Dzar, faqala ya ibna ukhti, sa'altani kama sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Dzar, wahai anak saudaraku, sudahlah kamu tanya aku satu yang aku sudah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan beza anjing hitam dengan anjing lain. Dia kata, no, bukan hang saja confuse benda ni. Aku sendiri bila Nabi sebut kata kalau anjing hitam lintas batal semayang, aku tanya Nabi dulu. Ni yang hang tanya aku ni, aku dah tanya Nabi dah. Oh, kalau anjing hitam batal, anjing kalau lain tak apa kah? Dia tanya Nabi. Sehingga jadi anjing hitam itu membatalkan sembahyang. Faqala, maksudnya sabda Nabi, al-kalbul aswad syaitan. Maka sabda Nabi, bermula anjing hitam itu syaitan. Nabi kata. Kalau tuan-tuan baca dalam hadis yang ni juga, tapi dalam syarah Muslim, dan dia main lagi detail lagi cerita. Dia main lagi detail. Dia kata anjing hitam memang dalam beberapa hadis Nabi sebut anjing hitam itu syaitan. Hadis Nabi sebut anjing hitam itu syaitan. Yang kedua, himar. Himar ni dalam kepercayaan orang Arab. Sampai hari ini orang Arab, terutamanya Badui yang duduk padang pasir ni, mereka percaya kata kaldai ni binatang, satu-satunya binatang yang boleh dirasuk oleh jin. Badui percaya sampai hari ni. Dan sampai hari ni, kalau di kalangan orang Arab dia nak buat rumah, dia akan pergi bawa satu kaldai, dia tambat di tapak rumah yang dia cadang nak buat rumah. Dia tambat kaldai itu untuk semalaman. Dan dia akan observe tengok. Kalau kaldai tu tak duduk kelupuk, duduk lompat, duduk apa, tempat tu dia tak buat rumah. Kerana bagi dia ada jin dulu di situ. Kepercayaan dia. Maka ini himar. Binatang lain pun tak. Himar dia boleh kena rasukan apa jin, iblis dan sebagainya. Ini kepercayaan orang Arab sampai hari ini. Okey, maka dalam syarah hadis ni dia ada beritahu benda ni. Kerana tu himar juga kalau diteh dia kata ganggu. Dia kata mar'ah, orang perempuan ni pasal apa? Pasal orang perempuan. Nama apa orang perempuan? Dia mengganggu terutamanya orang lelaki. Dia lalu aja satu macam yang lagu nak tengok gitu. Kan? Nabi kata apa? Tengok yang pertama tu hak kamu. Balas yang kedua tu leceh. Dia memang dia lagu tu. Allah jadikan lelaki-lelaki perempuan ni, bila perempuan lalu, orang lelaki tengok tu kacau. Dia tengok tu dia nak fikir macam otak dia main macam tentang perempuan ni. Maka ini gangguan. Maka anjing hitam, kaldai dan juga perempuan mengganggu sembahyang. Dia kata. Dan kata Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Sa'id dan Al-Ghifari dan Abi Hurairah dan Anas. Dan katanya lagi hadis Abi Dzar itu hadis yang hasan lagi sahih. Dan ada dikeluarkan hadis ini di dalam Sahih Muslim pada Kitabus Salah. Dia kata anjing dan perempuan itu betul akan membatalkan sembahyang, kata Abu Isa At-Tirmizi, dan sesungguhnya telah berjalan setengah daripada ahlul ilmi kepada zahir hadis dalam masalah itu. Sebahagian ulama pegang hadis ni. Kalau tiga benda ni lintas, bagi mereka sembahyang batal. Sebahagian ulama dia pegang hadis ni. Baik. Berkata mereka itu batal sembahyang oleh himar dan oleh perempuan dan oleh anjing hitam. Sebahagian ulama pegang hadis ni. Apabila tiga benda ni melintasi di hadapan sembahyang yang tiada dinding. Kata Imam Nawawi, dan bersalah-salahan ulama pada hadis dalam masalah itu. Kata setengah ulama membatalkan sembahyang apabila yang melintas itu anjing hitam dan juga perempuan dan juga kaldai yang menempuhi di hadapan orang sembahyang. Dan telah berkata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Mazhab Hanbali, membatalkan oleh anjing hitam
yang lintah di depan orang semayang yang tiada dinding. Dan pada aku pada aku maksudnya pada Imam Hanbali, syok pada batal ataupun tidak pada kaldai dan perempuan. Imam Hanbali dia kata kalau perempuan dengan kaldai lintah tak batal, tapi kalau anjing hitam memang batal. Ini Imam Hanbali, mazhab Hanbali. Kerana tiada datang pada anjing itu satu hadis yang menunjukkan tak batal. Adapun hadis yang menunjukkan perempuan tiada membatalkan orang yang semayang apabila perempuan lintas, maka ialah hadis yang sahih daripada Aisyah di dalam Bukhari dan Muslim. Sekira-kira katanya sembahyang Nabi dan aku tidur halak kiblat yang kita kata tadi, dia beritahu dah. Aisyah semayang depan Nabi, Nabi semayang sampai habis. Makna perempuan tak membatalkan sembahyang orang, dia kata. Maka tiada jauh aku daripadanya. Imam Hanbali dia kata begitu. Orang perempuan lintah tak batal, himar lintah tak batal. Tapi kalau anjing lintah itu batal. Pasti tidak ada nas yang kata tak batal. Dia kata gitu. Baik, dan telah berkata Imam Malik dan Abu Hanifah dan Syafi'i rahimahumullah dan jumhur ulama daripada salaf dan khalaf tak batal sembahyang dengan sebab dilintah oleh satu daripada tiga benda ni, anjing hitam ataupun perempuan ataupun kaldai ataupun lain daripada mereka itu. Tiga mazhab ni kata tak batal. Walaupun hadis ni kata batal, tetapi maksud batal itu bukan batal sembahyang, tetapi batal sebahagian pahala kita. Pasal apa? Pasal gangguan dalam sembahyang, pahala kurang. Itu maksudnya, pahala kurang. Anjing lalu kita pun dulu fikir macam-macam, pahala minus. Pasal khusyuk sudah lari. Macam itulah dengan semua benda ni lalu. Anjing dan perempuan dan kaldai tidak membatalkan sembahyang kerana apa? Dan bagaimana takwil hadis itu pada mazhab yang mengatakan tak batal? Imam Syafi'i pakai benda ni. Kata Imam Nawawi dan telah mentakwil. Takwil ni maksudnya spekulit. Dia buat andaian. Imam Nawawi mengandaikan segala anjing hitam dan perempuan dan kaldai dalam hadis itu atas kehendak dengan batal itu, yakni batal setengah pahala sembahyang. Itu yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Bukan batal sembahyang, pahala kurang apabila benda ni lintas. Dan jadi kurang sempurna pahala dengan sebab lintasan ini. Kerana masyghul maksudnya jadi kacau hati kita dengan sebab lintas dua tiga perkara itu. Dan bukan kehendak batal pada hadis itu, yakni sembahyang tu tak terpakai dan tak sah, bukan itu maksudnya, pahala kurang, kata Imam Syafi'i. Dan setengah ulama mendakwa itu ni. Wallahu a'lam. Kemudian tu lepas ni kita masuk bab ma jaa fi salat fi thawbil wahid. Ini tajuk yang cukup penting. Tajuk yang lepas ni cerita pakaian waktu sembahyang. Very important. Bagi orang lelaki pun important, bagi orang perempuan pun dia ada perbahasan yang important. Macam orang perempuan kadang-kadang benda-benda penting tapi dia tak clear. Ada ya? Contoh ni aurat orang perempuan ni, kecuali muka dengan tapak tangan. Depa tanya ni bawah dagu ni aurat ke tak? Jadi maksudnya apa? Maksudnya bila semayang dia kena tutup semua kecuali muka dan tapak tangan. Muka tu dia punya border dia tang mana? Ini penting pasal dia melibatkan sah batal semayang. Semayang batal kalau sekiranya aurat terbuka. Bawah dagu ni, hak sikit ni, ini aurat. Sepakat semua mazhab ini aurat. Jadi telekung yang pakai tu dia kena betul-betul tutup bawah dagu ni. Dia tak boleh bawah pada sampai sini. Dia kena tutup sampai sini. Semayang pun macam tu, ketika dalam ihram umrah haji pun kena macam tu. Dia kena tutup sampai bawah ni. Ini aurat ni, walaupun 1 inci. Ini aurat. Dia melibatkan sahabat perbincangan agama tajuk ni. Orang perempuan tanya lagi, dia kata, ustaz, kita kalau sujud, masa sujud kain telekung kelapik tapak tangan sah ke? Benda tu dia apa? Dia benda-benda rincik, remeh. Tapi kadang-kadang dia kacau. Kalau tak tahu jawapan dia pun kacau juga. Dia tanya lelaki dia kata, orang tak nak tanya benda ni. Dan itu bukan jawapan. Dia kata jawapan tak. Ni masa sujud kan, kain telekung dia terlapik tapak tangan. Tu kira macam mana? Sujud dia sah ke tak? Sah.
Pasal dalam hadis dia anggota sujud 7. Dari 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 ujung kaki. Nabi kata as-sujud ala a'dha'i sab'ah. Sujud di atas 7 anggota. 7 anggota tu dari 2 tapak tangan, 2 lutut dengan 2 ujung kaki. Kan? Jadi kalau sekiranya lapik itu membatalkan sujud, ini lutut kita memang duk lapik dulu. Takkan sujud lagu nak tarik kain pergi lutut kena lantai. Maka demikian halnya dengan tapak tangan. Kalau lutut tu boleh berlapik, maka tapak tangan pun lapik, tak ada masalah. Sujud itu sah. Maka dia jadi benar ni, dia tak ada siapa nak tanya. Dia kata lagu bila nak sujud lagu duk kelpiang kan telekong pergi lagu tu dulu nak pergi kena tapak tangan. Sujud tapak tangan berlapik telekong kan, dia akan ada perbincangan tentang benda ni. Kan? Ramai orang lelaki pula bincang ni, kira kita sujud ni ekor korban dia jatuh mai, kita sujud atas ekor korban, sah ke tak? Benda-benda macam ni. Tajuk yang akan datang ni dia kata fi salah fi taubil wahid. Cerita orang semayang pakai selai kain ni. Ni lagu Syekh Kepiah Longgak duk semayang di rumah kan. Dia semayang Zuhur ni main musim panas ni pula. Dia akan belikat selai dia buh atas pada pusat sikit. Nah, Allahu akbar, bagi dia duk tunjuk badan dekat Tuhan. Kan? Boleh tak boleh? Sah tak sah semayang? Ini perbincangan dia. Dia akan cerita. Baik kita semayang, baju kita jenis buka ni. Ada orang jenis, dia tabiat dia, kebiasaan dia pakai baju Melayu tak pakai butang. Kan? Jadi duduk terbuka dulu ni. Aurat kita ni, aurat orang lelaki-lelaki ni, dia kira kok mana? Ni ada hadis membincangkan benda ni. Ada hadis bincang tuan-tuan, jangan buat main-main. Dia ada hadis bincang. Adakah aurat itu dilihat daripada atas ke bawah? Maksudnya bila kita pakai baju, orang pakai baju Johor tengkok bulat kan. Baju Johor tengkok bulat, tang ni dia ada satu kancing saja. Dia tak kancing. Dia biar buka dulu. Sekira-kira kalau orang tengok daripada atas, tengok dia nampak ni. Dia nampak kok collar ni, dia nampak dia punya belakang pula jenis duk makan vitamin apa banyak ni. Dia punya muscle dia pun belakang jadi satu longkang macam mana GPS punya longkang ni duk main ke belakang tu. Dan kalau tengok ke atas dia nampak teru sampai cantik bawah tu. Batal ke tak semayang? Ada perbincangan dalam hadis. Hadis tu careful tentang semayang. Bagusnya kita semayang penat-penat, tengok-tengok kena reject semayang tu kerana kita tak comply dengan syarat-syarat yang Nabi bagi tahu. Dan semayang tengok ke bawah pula macam mana. Bila kita sujud orang boleh see through. Dia boleh tengok ke bawah ni. Nampak habis dia ni betih dia bulu banyak ke bulu korang ke apa kan semua kan. Tengok tu kalau orang boleh tengok nampak tu batal ke tak batal? Dia ada hadis membincangkan benda ni. Dia ada hadis bincang benda ni. Very important. Pasal apa? Dia melibatkan semayang yang kita buat hari-hari. Kita jangan take for granted tuan-tuan hal ni. Pasal apa? Pasal semayang 5 waktu ni fardu. Kita buat tapi kita tak comply dengan syarat agama. Reject semayang tu. Reject sama macam kita tak semayang. Sama macam kita tak semayang. Berdosa kita ni. Kita tak semayang. Padahal kita semayang. Tapi semayang tak sah. Perbincangan mai di bawah tajuk fi salah fi taubil wahid. Ataupun hak jenis orang lelaki-lelaki dia jadi satu penyegan macam mana ke? Dia pakai jubah cantik dah sunnah Nabi. Tapi dalam tak pakai apa? Alasan dia macam musim panas. Dia tangkap satu jubah ram kata bubuk. Dalam tak ada apa pakai pun. Leceh. Tajuk ni dia nanti main. Saya nak baca apa itu ni nak kena baca lagu serius dulu tu. Dia main perbincangan yang macam ni dia nanti main. Nak beritahu kata sah kata apa. Dan hadis-hadis Nabi dia akan main detail macam ni. Orang perempuan semayang dalam pakaian baju kurung. Boleh tak boleh? Ada perbincangan dalam tajuk yang akan datang ni. Pasal kita orang perempuan ni dia tak ada telekong tak semayang. Dia punya pantang. Dan kita ni pula apa? Tak ada sejadah tak semayang. Ada lagi satu cantik ni tak ada kepiah pun tak semayang. Dia confused lah ni yang kata confused. Kan? Tak ada kepiah. Dia cari kepiah ni tak jumpa ke tak semayang ni. Cari kepiah pasal apa? Dia tak ada kepiah tak semayang. Knowledge dia takat tu ya. Bagi dia semayang kena pakai kepiah. Kan? Macam mamak-mamak kan dia pakai sapu tangan kadang-kadang dia tak ada kepiah kan. Sapu tangan dia ikat. Dia pun suruh pakai ambil sapu tu kecil pula dah ikat tak sampai pula tak semayang juga tu pun.
Kan orang perempuan Allah telekung lupa bawa, tak apalah, balik tak dia qada. Tu baju kurung yang pakai tu, pakai sembahyang. Pasal apa? Kalau baju kurung yang kita pakai tu tutup semua kecuali muka dan tapak tangan. Kan? Dia dah tu. Cuma stukin kena pakai, sini kena tarik mai sambil bawah ni sikit. Allahu akbar. Sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembahyang itu sah dan tidak ada qada lagi bagi dia. Tu kira dia dah tu, valid sembahyang tu. Tajuk-tajuk yang kita gezek tu akan datang di bawah fi salat fi thawbil wahid. Kemudian gezek pada juga ada dia kan. Kemudian dia akan main cerita macam puak-puak apa puak-puak African kan. African kalau kita tengok National Geographic sampai hari ni depa ada pakaian jenis pakai kain apa tu kain selai aja tapi dia simpul aja simpuk kan. Dia pakai kain selai tu mai simpul aja ni. Boleh tak boleh sembahyang buat pakai lagu tu? Dia ada perbincangan dia. Dia ada perbincangan, dia cerita sahabat dia tak buat dan Nabi dia akan cerita lagu African pakai tu dia ikat ni kan. Kain nak jadi lagu Maxi tak Maxi, nak jadi lagu baju kelawang tak baju kelawang dia ikat ni. Dia sembahyang kan. Kalau kata boleh pun buat dah rumah sudah lah lagu tu. Tak ni dah baca hadis kata boleh. Tengok subuh hidup mai tambah dah ni lah. Boleh cel dah. Jadi boleh tu satu bab lain. Nak buat tu satu bab lain pula kan. Jangan kata boleh itu pakai nak buat lagu tu. Kan? Cuma nak tahu boleh tak boleh. Wallahu a'lam. Kemudian dia akan mai cerita pasal apa pakai seluar, boleh tak boleh macam-macam. Dan dia akan mai satu tajuk yang agak menarik. Dia akan cerita apa? Dia akan cerita pasal kalau tuan-tuan pergi polis. Tuan-tuan pergi polis kan. Tuan-tuan pergi polis ni lelaki-lelaki perempuan yang ni ada banyak masjid di sana dia tak ada ni. Dia tak ada partition. Dia macam tu dia tak ada partition. Baik, penjelasan kenapa tak ada partition adalah hadis akan datang. Hak orang polis buat tu ada hadis tu lah. Kita hari ni duk bincang pasal partition ni saja pun mesyuarat 3 kali ni. Nak buat partition ni kan 3 kali mesyuarat ni. Kalau buat partition, orang polis dia tak ada partition pun. Dan kalau pergi sana masjid tengok kalau tak ada partition tahu ini masjid sunnah ya saya kata. Kalau ada partition dia kata ni geng belah kita penuh. Saya kata kan. Partition ni pun dia ada cerita dia. Dia ada cerita dia pasti ada hadis dia. Insya-Allah kita akan baca, kita akan tahu dan kita punya ni dia broad minded sikit. Kita boleh faham pasal apa orang ni dia pegang macam tu, pasal apa kita boleh faham bila kita jumpa hadis dia. So kita akan jadi orang yang tidak terburu-buru menghukum orang betul atau salah. That is very important part. Kita kena jadi orang yang ada ilmu. Baru kita tahu apa yang orang buat tu betul atau salah. Jangan hukum tanpa kita ada ilmu. Nah, wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.